Okey, kita teruskan. Okey, kat sini ada beberapa input yang kita perlu beri perhatian, okey, dalam pengenalan kepada OBE ni. Okey, yang pertama iaitu definasi, kemudian kita akan tengok prinsip OBE, prinsip OBE versus dengan traditional education, hasil pembelajaran, aktiviti pembelajaran dan apakah perubahan yang berlaku hasil pelaksanaan OBE. Jadi berikut adalah beberapa soalan berkaitan dengan OBE. Jadi yang pertama ialah apa yang anda mahu pelajar belajar. Okey. Jadi perkara ini terdapat dalam vision, mission, PEO dan PLO. Okey. Dan yang kedua adalah kenapa anda mahu pelajar anda mempelajarinya. Okey, soalan ini berkaitan dengan course structure dan juga syllabus. Bagaimana anda boleh membantu pelajar anda mempelajarinya? Okey, ini adalah berkaitan dengan learning activities. Dan soalan yang terakhir adalah bagaimana anda tahu bahawa mereka telah mempelajarinya? Okey, ini ada kaitan dengan assessment. Bila kita melaksanakan assessment, baru kita akan tahulah bahawa pelajar kita telah mempelajari perkara yang perlu mereka pelajari lah. Okey, jadi apakah dimaksudkan dengan OBE? OBE itu adalah pendidikan berasaskan hasil. Jadi OBE ini adalah sistem pendidikan yang mengutamakan pencapaian pembelajaran pelajar. Okay, dalam OBE ini kita nak pelajar dapat menunjukkan bahawa mereka tahu dan boleh melaksanakan apa yang dikehendaki oleh hasil-hasil pembelajaran. Jadi kita sebut outcome based education, ia adalah pendidikan yang berasaskan pada hasil. Kemudian dalam satu sistem pendidikan yang lengkap, OBE merangkumi 4 perkara, iaitu yang pertama ialah kurikulum, yang kedua adalah pengajaran dan pembelajaran, yang ketiga pentaksiran dan yang terakhir adalah penambahbaikan berterusan iaitu CQI. Okey, dalam OBE terdapat 3 komponen yang utama. Oh, itu ada sedikit salah ejaan kat situ, bukan utaman. Komponen utama OBE, kita ada kurikulum, kita ada instruction dan kita ada assessment. Jadi ketiga-tiga perkara ni memang telah kita laksanakan dalam kita punya pembelajaran. Kemudian ini adalah proses flow. Yang pertama ialah outcome based education. Yang kedua adalah outcome based curriculum. Ketiga adalah outcome based learning and teaching. Kemudian kita ada outcome based assessment. Kemudian baru kita masuk kepada CQI. Jadi soalan-soalan yang berkaitan dengan OBE itu adalah seperti what the student should achieve. Jadi ini terkandung di dalam kurikulum. Okey. Iaitu kita punya vision, mission, PI, PEO, PLO dan CLO. Okay, jadi soalan yang how to make the student achieve the outcome, ini adalah berkaitan dengan learning and teaching. Teaching learning lah. Yang terakhir, how to measure what the student has achieved, ini berkaitan dengan assessment. Jadi once bila kita dah penuhi tiga-tiga komponen ni, jangan tengok pula why the student cannot achieve the outcome. Okay, jadi bila kita buat dia punya CQI, kita akan dalam circle dia akan patah balik kepada OBC, iaitu outcome based curriculum. Okay. Jadi ini adalah the process flow di dalam outcome based education. Okay, jadi ada soalan yang bertanya kenapa kita perlu melaksanakan OBE. Jadi OBE ini dilaksanakan bagi memastikan program akademik, sistem pengajaran, pentaksiran serta pelajar sebagai graduan pada tahap kualiti yang tinggi. Okey, itu adalah kenapa kita memerlukan OBE. Yang kedua adalah sebagai memenuhi kerangka kelayakan Malaysia. Okey. Yang ketiga adalah sebagai menjawab pada prestasi pelajar yang disoal oleh institusi lain. Kemudian kita ada kelemahan soft skill, employability skill. Jadi kita lemah tadi sebab tu kita memerlukan OBE. Dan untuk mendapatkan pengiktirafan MQA, MBOD dan ETAC. Jadi kita akan pada MQA lah yang akan langsung pada mungkin bulan 4 ni lah. Okay.
Jadi untuk diiktiraf, kita mestilah melaksanakan OBE. Ini adalah kenapa OBE diperlukan. Okay. Jadi pelaksanaan pendekatan OBE ini telah diperkenalkan di KPT sejak tahun 2010 untuk memenuhi kehendak MQF. Okay. Kenapa perubahan daripada traditional education kepada OBE? Jadi isu dia adalah yang pertama untuk mematuhi kehendak MQF. Yang kedua adalah untuk membuktikan sistem pentaksiran politeknik adalah sama dan setara dengan institusi lain. Okey, jadi untuk menjawab isu ni kita perlukan strategi. Jadi strategi kita adalah pemahaman dan penterjemahan yang seragam ke atas program semasa melaksanakan PMP, proses penilaian asesmen bagi memastikan hasil pembelajaran yang berkesan dapat dicapai. Okey. Ini kita nak hasil dia adalah untuk menjadikan sistem pentaksiran lebih objektif, sah, boleh percaya, adil dan fleksibel. Okey, ini merupakan prinsip dalam OBE. Kita ada 4 prinsip. Jadi yang pertama adalah clarity of focus, di mana pensyarah perlu fokus pada apa yang pelajar patut tahu, faham dan dapat buat dengan jayanya. Kedua adalah design down. Design down ni merupakan kurikulum dibina dengan definisi yang jelas berkaitan dengan hasil pembelajaran. Maksudnya kalau dalam OBE ni, kurikulum dia dibina bermula dengan hasil pembelajaran dulu. Okey, bermula dengan hasil pembelajaran, kemudian baru kepada PC, misi, PI, PEO dan CLO. Maksud dia design down. Okey. Yang ketiga, high expectation. Pensyarah perlu menetapkan standard pencapaian yang tinggi supaya menggalakkan pelajar faham dengan mendalam apa yang dipelajari. Dan yang terakhir adalah expanded opportunities. Pensyarah perlu menyediakan pelbagai peluang pembelajaran kepada semua pelajar. Maksud dia semua pelajar boleh mempelajari satu perkara dengan cara yang sama. Bukan semua, maksudnya kita kena extend the opportunities. Jadi ini adalah merupakan 4 prinsip dalam OBE. Yang ni kena tahulah. Okey. Cara kena tahu. Ini adalah antara soalan-soalan yang akan ditanya semasa audit MQA. Okey. Okey, ini merupakan OBE versus kepada TE. TE itu adalah traditional education. Okay. Jadi pelan proses pengajaran OBE adalah berlawanan dengan pelan pengajaran TE. Okay. Kalau dalam OBE ni keberhasilan yang diinginkan, maksudnya kita perlu outcome. Outcome perlu dipilih terlebih dahulu, barulah kita akan buat pembinaan kurikulum. Okay. Pemilihan bahan pengajaran dan juga pembinaan pentaksiran. Yang mana menyokong kepada learning outcome yang pilih. Maksud dia perlu kepada outcome dulu. Baru dia akan bina kurikulum. Okey. Okey, jadi inilah antara dia punya flow. Yang pertama maksudnya kita perlu mengetahui dia punya learning outcome. Daripada learning outcome baru dibina kurikulum. Okey, kemudian baru dibina teaching and learning, assessment, kemudian outcome. Okey. Ini merupakan perbezaan di antara traditional education ataupun content based education dengan OBE. Jadi di mana kalau dalam content based education kita ada passive learner, examination driven, content based syllabus, and so on lah. Okey, perkara tersebut. Kemudian kalau kita menggunakan outcome based education, kita ada seperti active learners, okay, assessment on ongoing, dan seterusnya lah. Okey, boleh tengok di slide tu. Okey. Okey, ini merupakan hasil pembelajaran learning outcome, peralihan fokus daripada pensyarah kepada pelajar. Sebelum ni semua kita sebut sebagai pensyarah lah, berpusatkan kepada pensyarah. Tapi kalau dalam OBE dia berpusatkan kepada pelajar. Okey. Jadi sebelum ni memikirkan diri pensyarah sendiri, dan apa yang akan saya ajar, apa yang saya akan selepas ini seperti isi pembelajaran dan sebagainya. Tapi kalau yang dalam OBE tu kita kena memikirkan pelajar ataupun impak pengajaran kepada pelajar. Apakah mereka mempelajari apa yang saya ajar, apakah impak pengajaran saya dan so on lah. Okay, jadi kalau ikut perbezaan kat sini, kalau dalam traditional outcome,
non-behavioral objective lah. Contoh seperti student can understand. Tapi dalam OBE, kat sini contohnya Ada student orang can juga slide construct, macam duk turun run. naik, dia tak static. Sama macam pakar. Ada yang message. Tak nampak ke slide? Slide okey tak? Okey ya. Slide okey je, nampak je. Okey. Okey, ini merupakan tahap hasil pembelajaran dalam OBE. Yang pertama adalah course level. Okey, yang ni juga penting lah. Pensyarah, terutama yang pensyarah baru tu dia perlu tahulah. Course learning outcome, iaitu dia diukur setelah pelajar menamatkan sesuatu kursus. Okey, kemudian kita ada PLO. PLO ni diukur sebaik saja pelajar bergraduat. Kita ada PEO. Okey, PEO ni diukur setelah 3 hingga 5 tahun pelajar bergraduat. Dan kita ada PI. PI diukur setelah 15 hingga 20 tahun pelajar bergraduat. Okey, kemudian baru kita pergi kepada institution level, iaitu education goal, institution, vision and mission, dan yang terakhir, yang atas sekali adalah national level, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, so yang ni adalah merupakan aktiviti pembelajaran dalam OBE, di mana sebelum ni, sebelum OBE kita menggunakan kaedah teacher centered, dan setelah melaksanakan OBE dia lebih kepada student centered. Okey, jika sebelum ini course objective is the learning target. Jadi objektif ni dia adalah bersifat subjektif, kita tak tahulah maksud dia objektif, tak boleh diukur. Tapi kalau dalam OBE kita ada learning outcome. Learning outcome is the learning target. Jadi learning outcome ni merupakan sesuatu yang boleh diukur. Okay. Kemudian kalau dalam teacher centered, no mapping of learning outcome. Tapi dalam OBE, kita ada mapping of learning outcome. Okay, kalau sebelum ni student independent learning not calculated. Tapi sekarang ni student independent learning is calculated. Okay. Kemudian contact hour reflect credit value. Tapi sekarang ni total self learning time juga reflect the credit value. Okay, itu adalah aktiviti pembelajaran dalam OBE. Okey, apa yang berlaku setelah kita, apa yang berlaku daripada pelaksanaan OBE ni? Jadi yang pertama, penstrukturan semula atau semakan. Okey, kita akan sentiasa buat penstrukturan semula. Okey, yang kedua, pengenalan kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih inovatif dan fleksibel. Okay, yang ketiga, pelaksanaan kepada pelbagai kaedah pentaksiran. Okay, kita ada alternative assessment. Okay, kemudian pengumpulan data dan bukti. Dan yang terakhir, kita memberi penekanan kepada continuous quality improvement, iaitu CQI. Okay, so jadi berikut merupakan pengenalan ringkas berkenaan dengan OBE. Okey dah. Okey, nanti kita akan teruskan taklimat ni berkenaan dengan curriculum integration. Ini akan diberi taklimat oleh Puan Fida. Diikuti dengan CQI. Kita akan ber-CQI dulu. Lepas interpretasi kurikulum, kita akan terus kepada CQI oleh Puan Samiha. Petang nanti baru kita akan masuk pula kepada OBE assessment. Okey, jadi tak perlu risau, kita punya tim OBE tengah dalam proses untuk menyediakan website. Nanti slide ni kita akan share di situlah bersama juga dengan FAQ berkenaan dengan OBE. Okey, sekian, terima kasih. Kita akan masuk kepada sesi taklimat kedua.